Baik, jadi semalam pun kita dah bincang tentang apa ni tajuk iman ya. Kita ni kena faham. Iman ni macam saya sebutlah. Bukan saya sebut, sebenarnya saya tukang sebut sahaja. Allah dah sebut dalam Quran, Nabi dah sebut dalam hadis tentang perkara iman ni. Cuma kita ni nak kena kerap sikit dengar supaya kita boleh faham. Kalau kita tak dengar benda-benda macam ni kita tak erti langsung. Jadi blur gitu. Kan? Jadi tak buat nak kena cara kita tu. So apa yang kita nak buat ni adalah memahami tentang iman ni ya. Okey, baik. So jadi dalam pengajian ilmu tauhid ni masa musim Covid yang pertama tu dulu sebenarnya kita dah pun buat dalam kuliah 50 jam tu tentang mabadi dia. Mabadi ni maknanya dalam ilmu tauhid ni kelihatan ada jadi 10 mabadi dia dan kita dah ulas panjang dah dekat situ tentang 10 mabadi tentang ilmu tauhid. Benda ilmu tauhid ni, ilmu ni wajib kena ingat, ilmu ni wajib, mana wajib, haram kalau tak belajar. Hidup tunjuk pandai, aku tahulah. Itu orang sombong dia panggil. Kita berilmu ni jangan menyombong. Sombong tu sifat iblis. Iblis tu pasal kendala anak pasal sombong, bukan pasal tak alim. Dia alim. Sebab satu je masalah dia. Bila Allah perintah kepada iblis supaya sujud kepada Adam, dia engkar, dia enggan. Maka sebabkan satu sujud dia enggan, dia engkar, lalu Allah laknat dia. Manusia ni bukan satu sujud. Kalau seumur hidup dia 2 tahun, 3 tahun dia tak solat, baru nak solat berapa ratus kali sujud. Kalau Allah nak laknat macam iblis tu dah habis jadi iblis dah yang tak sujud ni, yang tak semayang ni. Tapi sebabkan umat Muhammad ni ada lagi kemuliaan kat situ tu, Allah sayang, Allah kasih lagi. Iblis tu sebab satu sujudnya jadi iblis dah. Pasal sombong. Bukan pasal dia tak kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Tapi sebab sombong tu. Riak dia tu. Sama dengan kita manusia ni. Bila nak mengaji ilmu je buat perangai dah. Itulah aku tahulah. Kamu tahu, kamu ceritalah yang kamu tahu tu apa benda. Tak tahu pula. Mengaji pun tak pandai. Sonok duk melayan. Tu kata nafsu hati ni jahat. Kalau dia dah jahat, dia dah yang Nabi sebut dalam manusia tu ada seketul daging. Baik-baiklah, buruk-buruklah. Jadi sekarang ni kita ni nak cara baik hati tu. Burukkan baik hati kita ni. Kalau hati tu baik, dia sentiasa merendah diri, sentiasa mendengar nasihat. Kalau tak faham dia bertanya. Dia tak tunjuk dia sombong. Ni tak. Dia duk berasa dia pandai. Seolah-olah tu segala-galanya dia faham. Padahal tak reti pun. Tapi sifat-sifat sombong menguasai diri tu, dia rasa dia tu hebat. Kita sifat ni sangat bahaya. Kalau kita duduk mengaji dalam Ihya tu, memang Imam Ghazali tu menekankan tentang sifat-sifat tercela ni. Bahaya sifat ni. Sebab sifat 10 mazmumah ni, sombong, bongkok, takabur, riak ni, sifat tu, siapa ada sifat tu kena neraka lah. Na'udzubillah. Bukan main-main benda ni. Syurga neraka ni bukan main-main. Tengok orang mati hari-hari sebab COVID tu. Cerita macam-macam. Kena pakai ventilator lah, masuk dalam tu sampai mati lah. Kan? Ngeri kita dengar. Jadi, baru dunia, belum akhirat lagi. Maka sebab tu mengaji ni wajib. Sebab apa? Sebab wajib nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita dulu dalam sebut awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama tu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So jadi tujuan mengaji ni yang kita ulang sebut ni sebagai iman ni nak mengenal Tuhan tu. Mengenal Tuhan dengan hati. Boleh tak beriman kenal Tuhan dengan ilmu? Boleh. Itu dipanggil apa? Yakin ilmu. Yakin ilmu tu belum mencapai ainul yakin lagi. Belum mencapai hakul yakin lagi. Baru yakin dengan ilmu. Bila kita pergi belajar macam ni, kita belajar macam ni, belajar hafal Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala hadis qiyamu binafsi wahdan yakudra iroda ilmu hayat sama besar. Itu kenal Tuhan. Allah tu apa? Wujud. Mustahil Allah Ta'ala itu apa? Mustahil Allah Ta'ala itu baru. Allah Ta'ala bukan baru. Jadi, sifat wajib bagi Allah yang kedua apa? Qidam. Qidam tu sedia. Mustahil Allah Ta'ala itu baru. Apa dalil? Alam baru alam ini. Contohnya begitu. Itu memang kita boleh hafal.
Maka yang hafalan yang begitu, maka dia panggil yakin ilmu. Dia kenal dengan ilmu baru. Belum makrifah lagi kepada Allah. Baru dia kenal dengan ilmu tu. Dia diulang-ulang-ulang. Macam kita malam ni. Kita dah ulang-ulang bagi yakin dulu. Dia tak boleh terus pergi ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Tak boleh. Dia kena yakin dengan ilmu dulu. Maknanya peringkat awal pengajian ilmu ni kena dengan ilmu. Belajar dulu. Nak pergi terus yakin macam tu bukan boleh. Kita tak tahu kepala ekor. Macam mana nak pergi yakin? Baik. Kemudian, untuk apa kita mengaji dalam segi mabadi ilmu tauhid ni? Yang pertama sekali konten dia. Bahasa sekarang orang panggil konten lah. Kandungan itu. Konten. Apa konten ilmu tauhid? Dia adalah suatu simpulan kepercayaan yang dibawa dengan dalil-dalil. Dalil apa? Dalil akli dan dalil naqli. Sebab dia panggil i'tiqadu jazimun mutabiqa' lil waqi'an dalil. Jadi i'tiqad yang jazam, yang berbetuli dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah an dalil. Yang berdasar kepada dalil. Dalil Quran, dalil akli. Dalil akal tu baharu alam ini. Contohnya, bila tengok ada taik burung menunjukkan adanya burung. Macam itu contoh dalil-dalil akli. Dalil naqli, dalil pada ayat Quran. Contoh dia gitu. Baik. Kemudian, untuk apa? Untuk mendatangkan, menzahirkan, untuk memperolehi akan i'tiqad yang yakin. Bila i'tiqad yang yakin ni, pegangan yang kukuh. Maknanya kepercayaan yang putus. Yang semalam kita ada bincang tentang perkataan putus ni. Mana putus tu, dia yakin sungguh-sungguh. Bila dia dah i'tiqad yakin tu, sekira-kiranya menaikkan semangat perasaan bekerja dan beramal menurut seperti mereka percaya itu. Banyak yakin dia, banyak amal dia. Maksud dia, bila banyak amal tu, tanda dia taat kepada Allah. Orang dah ke Allah ni ada banyak. Semayang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semayang itu mencegah daripada mungkar. Mungkar, kufur, maksiat. Tapi dia buat maksiat juga. Semayang. Maksiat buat juga. Habis je solat, selesai je solat duduk, buka handphone, tengoklah filem. Filem apa? Filem ahli setan. Filem apa? Tengoklah filem. Tadi semayang lah. Semayang tu tak mencegah daripada mungkar. Tapi duduk dalam mungkar lagi. Mana tak semayang nama dia. Nabi pun dah sebut, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Mana semayang Nabi itu semayang yang boleh mencegah daripada kemungkaran. Hari-hari kita semayang, hari-hari dia mencegah daripada mungkar. Tengok maksiat dah tawar hati. Dah tak terengin dah. Dia duduk terengin lagi tengok. Nak tengok TV. Tengok TV tu tak salah. Tengok bukan dalam TV. Anugerah lagu terbaik tahun ini. Siapa dia? Semua maksiat duduk dalam tu. Kita dalam maksiat. Maka, kan kita sebut kemarin. Kita keluar pada rumah. Malaikat dengan syaitan tunggu di belakang pintu rumah kita. Kita keluar dengan niat mencari ilmu, malaikat akan pegang tangan kita. Kita niat keluar rumah nak pergi masjid, malaikat akan pegang. Kita keluar rumah niat nak pergi shopping, relax-relax dekat Maidin, syaitan pegang tangan. Bimbing sampai kita balik ke rumah. Maksud waktu semayang. Pergi kat Maidin semayang, pergi tempat market semayang, pergi. Buat tapi maksiat pun kita buat juga. Sebab hala tuju kita tu, Allah reda ke tak reda. Benda yang kita nak buat tu Tuhan suka atau tidak. Tapi kalau pergi Maidin, nak beli barang-barang keperluan, apa semua tu tak salah. Yang salahnya bila ada berkongsi maksiat kat situ. Ini perkara iman. Iman ni sangat rumit. Lepas tu kita kena reti. Kalau kita reti pun kita tak buat. Bila kita tak ada ilmu, kita akan rempuh. Kita tak ada ilmu, suruh mengaji tak payah. Aku pandai, aku tahulah semua tu. Aku dah tahu, aku boleh baca dalam Google tu. Itu masalah nafsu dia. Nafsu tu duduk tinggi sentiasa. Dia duduk berasa dia pandai. Susahlah kalau berasa dia pandai. Kita ni kalau berasa kita pandai, dia ujub. Ujub ni dia berasa hairan. Berasa hairan dengan diri dia. Dia tu boleh gitu, boleh gini. Tu dia ujub. Jadi bila ujub, dia tak ada iman. Sedangkan yang boleh berasa ujub, berasa ni diri Tuhan je. Yang kalau nak riak Tuhan je, dia berhak jadi riak. Tuhan berhak jadi sombong. Betul Tuhan larang. Barang siapa yang makan selendangku, orang yang menyombong tadi, akan aku binasakan dia. Itu tak boleh. Allah berhakkan kita. Kita ni segala sifat kekurangan duduk kat kita. Okay. So jadi, macam mana nak naikkan semangat kita beriman kepada Allah, bekerja?
Kena letakkan iman tu, kena mengaji dulu. Maka inilah dia simpulan keimanan yang kita duk bincang ni, iaitu simpulan, satu simpulan tali, suatu simpulan ma'nawiyah yang tersimpul kukuh di dalam hati, yang tidak akan terurai walau dengan apa cara sekalipun dan dalam keadaan apa sekalipun. Bila dah ada iman tu, kepercayaan tu punya kukuhnya, engkau buatlah macam mana pun, dia tetap berpegang kepada Allah. Allah, Allah, macam Bilal. Ahad, 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 macam itu. Itu benda yang realiti dia begitu. Iman sampai pangkat itu, dia boleh mempertahankan kita tu, sehingganya kita tidak takut lagi kepada mati, kan takut kepada makhluk hilang. Maknanya bil iman ni, dia akan membuang segala ketakutan kita kepada makhluk. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu iman. Kalau duk takut ke makhluk lagi, nanti orang tu buat gini, itu belum lagi beriman. Mungkin iman dah, tapi iman tu di bahagian yang rendah, iman tu belum naik di tempat yang tinggi itu. Sebab iman kita ni, kata Nabi, seperti kain yang lusuh. Dia boleh jadi naik, boleh turun, boleh jadi buruk. Boleh jadi baru. Maka kata Nabi, perbanyakkanlah olehmu mengucap kalimat, sebutkanlah olehmu kalimat, La ilaha illallah. Maka kita kena memperbanyakkan zikrullah, La ilaha illallah. Supaya iman kita tu terangkat naik balik di atas. Bila iman tu naik, maka dia akan menenang keluar kufur dan maksiat tu. Hati kita ni boleh isi satu benda ya pada satu masa. Bila ada iman dan taat, kufur dan maksiat kena keluar. Bila kufur dan maksiat masuk, iman kena keluar. Mungkin sejam iman tu keluar. Kan? Iman tu keluar sejam. Pasal apa? Duk dengar lagu, duk tengok TV, duk seronok handphone ni, duk melayan ni kawan-kawan ni macam dalam handphone ni. Asyik. Iman tu dah hilang dah. Lepas tu, masuk waktu sembahyang boleh teringat. Pergi ambil wuduk, elok-elok, istighfar apa semua. Iman masuk balik. Kufur maksiat ni keluar. Iman duduk kat situ balik. Dia macam itulah. Dia setiap saat tu, sama ada iman dan taat duduk kat hati ataupun kufur dan maksiat. Dia tak boleh benda lain duduk. Salah satu, dia iman dan taat tak boleh duduk serentak dalam satu masa yang sama dalam hati kita. Dia berselang-seli gitu. Kalau iman masuk, boleh tahan iman 2 jam. Tak apa. Tahan 2 jam. Lepas tu maksiat masuk. Iman keluar. Macam itulah. Macam kita dengan malaikat dengan iblis. Ketika kita mengaji malam ni duduk dengar mengaji ni, malaikat duk pegang kita. Bukan malaikat pegang lagi. Malaikat datang bersayap, turun daripada langit tu. Turun dari langit, kepok sayap ni atas rumah kita malam ni. Sebab duk mengaji ni, duk berzikir. Kepok, syaitan lari habis. Kejap tahan. Habis pukul 11 sekarang, habis mengaji, start pasang balik. Hiburan balik. Maka syaitan datang balik. Malaikat dia hilang. Lagu tu lah. Tak kan macam tu. Kita tak ada kan. Jadi itulah persoalan iman. Iman ni dia yakin. Kalau dia percaya kepada Allah, dia tahu kufur maksiat tu jahat, dia berazam, ya Allah aku nak buang kufur maksiat ni selama-lamanya. Baru betul. Ni tak, keinginan tu ada juga. Tu saya kata tadi, kalau budak-budak tak apalah, kalau ada orang tua lusuk-lusuk nak masuk kubur, pun duk seronok lagi. Yang tu teruk sangat-sangat lah tu. Jangan main-main lah. Hidup mati ni bukan banyak kali. Sekali saja Allah bagi peluang kat kita. Sebab tu bila sampai umur 40, Imam Syafi'i dah start pegang tongkat dah. Orang tanya dia, kenapa? Ya Tuhan, kamu pakai tongkat sedangkan kamu masih kuat supaya aku ingat akan mati. Bila pegang tongkat, dia berasa macam dah tua. Itu sunnah memegang tongkat. Kita tak ada. Kalau dah sakit teruk pun takut. Segan nak pakai wheelchair, segan nak pakai tongkat berjalan. Takut orang kata, kenapa ni? Malu kita macam tu. Sedangkan benda sunnah tu begitu. Umur 40 tu dah mula dah. Sampai 50, sampai 60. 60 dah masuk orang panggil warga emas dah. 60 tu Allah bagi keampunan ke sini dah start dah tu. Kita dah start ingat dah masa Allah nak jemput kita tu at any time saja, at any moment. Kita tak tahu. Persiapan tu kena ada sentiasa. Begitu. Okey. So jadi, apakah persoalan iman ini boleh ditambat? Kita nak cerita pasal iman, nak faham ni macam mana kita nak jaga iman ni? Supaya kita maksiat tak masuk dalam hati kita. Dia nak jaga iman, jangan bagi maksiat masuk. Jangan dia ingat ke maksiat tu. Dah tahu benda tu maksiat, dia ikut buat apa? Kita tahu benda tu maksiat. Sekarang ni kalau tak tahu maksiat, buka dalam Google. Tengok. Maksiat, tulis. Type dalam tu. Dah tak kerti sangat. Baca apa dia benda maksiat ni. Tengok dalam tu. Tulis lagi. Apakah muzik itu haram? Tengok. Tulis. Type macam-macam keluar. Google tulis macam-macam kat situ. Begitu. Ini masalah yang berlaku. Baik, so jadi inilah kisah-kisah yang berlaku. So jadi jadi macam mana nak jaga iman tu? Nak tambah iman tu? Nak tambah iman dengan ilmu kita belajar tu. Dengan ilmu kita belajar tu akan menzahirkan keimanan. Ilmu kita belajar. Kan iman tu nak tambah dekat mana?
Kat lidah ke? Dekat mata ke dekat telinga? Tak. Iman tu ditambah di mana? Di hati kita. Pada diri kita rohani, jasmani itu. Rohani jasmani kita pada dengan niat kita tu untuk menerima agama. Sebab tu iman ni kalau kita timbang-timbang, iman tu datang kok mana? Turun dari atas langit ke? Asal kita kata aku nak beriman, iman pun datang kita. Macam tu ke? Tak, iman ni ada diturun, dia turun, ada turun. Siapa yang bawa iman kepada kita? Rasulullah. Nabi kita Rasulullah. Nabi Muhammad. Dia yang bawa iman Islam ihsan kepada kita. Sebab itulah ketika dia duduk dengan para sahabat tu datang Jibril. Jibril datang buat apa? Datang memberi. Duduk depan Rasulullah tanya dia, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Tanya, apakah tentang iman? Iman, Nabi menjawab, iman tu ialah beriman rukun iman yang 6. Ya, kata dia, khabarkan pada aku tentang Islam pula. Islam begini. Ihsan pula begini. Jadi iman Islam ihsan tu dibawa oleh Jibril. Tanya Nabi. Dah selesai oleh lelaki tu balik, Nabi pun tanya Umar. Ya Umar, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Umar kata Allah wa Rasul. Aku tak tahu, Allah dan Rasul tahu. Kata Rasulullah, itulah dia, Jibril datang kepada kamu, mengajar akan kamu agama kamu. Datang kat kamu, bukan datang kat aku. Ajar tentang agama kamu. Apa dia agama? 3 tadi rukun dia. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Iman, Islam, ihsan itulah rukun agama yang kena ada kat kita. Semua benda tu kena terima balik. Sebab tu nak terima macam mana? Orang masuk Islam macam mana? Semua kena mengucap 2 kalimah syahadah. Semua kena mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia mengucap dan niat tu, dia iqrar, tasdik, bila dia amal, maka dia terima ketiga-tiga tu. Iman, Islam, ihsan ketiga-tiga tu dia terima. Sebetulnya kita duk tekan, duk fokus tentang kenapa kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam benda ni dah jelas dah. Kan? Kenapa kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Itulah perkara yang paling penting sekali. Okey, kemudian lebih kurang jadilah sikit-sikit lah. Bagaimana sifat-sifat orang beriman? Sifat orang beriman ni meyakini dengan sungguh-sungguh akan rukun iman yang 6 itu, yakni beriman kepada Allah, malaikat, segala kitab, para rasul, hari kiamat dan qadar-qadar. Dan menjauhi segala amal atau perbuatan berbentuk maksiat. Maksiat mata, telinga, lidah, kaki, tangan, syahwat perut. Benci benda dia. Dia tak suka benda maksiat tu. Dah tahu benda tu maksiat, orang duk ulang berpuluh kali, dah dia tak faham-faham lagi. Tu memang hati tu teruk lah tu. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat syahwat, maksiat perut. Semua tu maksiat-maksiat tu. Dia bila dia beriman, dia tolak dah kufur maksiat tu. Tetapi kalau ada lagi maksiat macam itu, bukanlah beriman. Ataupun imannya sikit. Imannya ada iman, tapi iman tu mungkin sekadar ala kadar je. Bahaya ni macam tu. Sebab tu iman ni kena sungguh-sungguh kita beriman kepada Allah. Tanda beriman macam mana? Timbul atau naik rasa benci pada perbuatan maksiat tersebut. Dia benci sangat-sangat tengok. Hati dia tu benci. Tak suka benda maksiat. Jangan benci pada orang buat maksiat tu nah. Tak boleh nah. Orang buat maksiat, orang tu tak boleh. Itu Allah yang menjadikan manusia tu. Kita benci pada perbuatan jahat tu boleh. Jangan ada benci dengan orang. Kita ada benci habis orang tu kita benci. Orang tu adalah kata kita sikit. Kata sikit je. Tapi kita punya dendam benci ke dia tu sampai masuk ke daripada ujung rambut sampai ujung kaki punya benci ke orang tu. Sebut nama orang tu yang kita dah hantam balik. Tak boleh, haram. Sebab apa? Kita membenci ciptaan Tuhan. Orang tu siapa jadikan? Allah Ta'ala. Kita benci kat orang tu macam kita benci kat Tuhan tu. Weh, berdosa. Tambah kita benci tu pula orang yang kita sayang, dekat dengan kita. Lagi berdosa. Tak boleh. Ingatkan babi sendiri pun tak boleh kita benci ke babi tu. Sebab babi tu ciptaan Tuhan. Ada sebab kejadian tu. Macam tu. So kena berhati-hati sebab kita dah marah ke makhluk Tuhan ni. Kita marah pada masa, waktu, hujan turun kita marah. Tak suka hujan turun. Kan? Tak boleh sebab masa tu hak Allah punya. Allah yang jadikan masa tu. Kenapa nak kacau urusan Tuhan? Kita buat kerja kita. Allah buat kerja dia. Tu sudah saya buat kerja Tuhan. Tuhan kata mu buat kerjamu, aku buat kerja aku. Ni kita ada sibuk kerja Tuhan. Kita makhluk. Tu jaga kerja kita. Baik. Jadi, soalan terakhir. Bagaimana jika masih ada perasaan suka atau kasih pada perbuatan maksiat? Walaupun perbuatan itu kecil padanya. Dia nampak kecil. Tapi pada syarak, maksiat itu sangat besar. Maksiat ni dosa dah. Dia jadi haram dah. Walaupun kecil, dia tetap haram. Itu kata maksiat. Apa saja maksiat, dia haram. Mengunjing mengata orang, maksiat haram. Apa lagi? Macam tadi saya sebut awal tadi kan. Orang Melayu ni, kita ni bukan Melayu lah manusia ni.
Masalah nak menjauhkan diri daripada benda maksiat ni terutamanya televisyen, radio, handphone. Dalam handphone tu macam-macam ada. Sekarang ni orang tak tengok sangat, tak tengok TV sangat. Orang tak dengar radio sangat. Orang lebih kepada handset. Dalam handset tu nak buka radio, ada, semua ada. Layan benda maksiat tu. Kita kena faham. Maksiat tu apa dia? Bila maksiat ni benda yang Allah haram, yang Allah benci, kan? Jangan buat. Bila kita kasih kepada maksiat, iman kita dah melayang. Iman dah lah susah nak develop iman ni. Kita nak bina iman ni, nak tanam keyakinan, i'tiqad tu dah susah. Tiba-tiba dengan senang-senang kita layan maksiat, hilanglah iman tu. Nak panggil balik iman, nak panggil di mana? Nak kena beramal soleh balik. Sebab itulah bila kita buat jahat, buat maksiat, kena cepat-cepat buat baik. Tutup balik Nabi kita. Tutup kejahatan dengan kebaikan tu. Jadi kena ada iman. Iman tu kena ada.